Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita himpun pada malam ini tuan-tuan sekalian. Maulid mingguan kita, tapi malam ini terlebih istimewa kerana acaranya untuk memperingati Eid Milad Siti Fatimah. Eid Milad tu apa? Hari jadi. Hari jadi Siti Fatimah. Kalau Nabi kita sambut Maulid Nabi lah kita sebut dia. Kalau para wali-wali, orang-orang salihin daripada Zuriat Fatimah, semua yang kita sambut tu, Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Haddad, Habib Ali bin Ja'far, semua itu adalah daripada Zuriat Siti Fatimah. Imam Mahdi pun daripada Zuriat Fatimah. Dan ke Siti Fatimah kita gunakan Eid Milad Fatimah, mengingati akan kelahiran Siti Fatimah, iaitu perayaan mengingati kelahiran Siti Fatimah. Barang terlebih awal tuan-tuan sekalian, dia mencinta ahli bait Nabi ni, dan dengan kita meraihkan Fatimah, kita perlu clearkan dahulu. Setengah orang pantang dengar kita sebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, Ahlul Bait. Wah, ni Syiah, ni Syiah. Jangan. Tahu tak Syiah tu apa? Syiah tu sebahagian daripada Syiah, sebahagian besar daripada Syiah akidahnya lari pada kita tu. Dengan awak cap orang Syiah tu, dengan awak sadar tak langsung awak dah bilang orang tu akidah lari dan sesatlah istilahnya ya. Terus terang cakapnya ya. Syiah akidahnya, kebanyakan Syiah dia mazhabnya lebih banyak daripada kita. Mazhab akidahnya, mazhab fiqahnya jauh lebih banyak daripada kita. Kebanyakan mereka itu Syiah itu akidahnya tidak diterima dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada di antara Syiah Qurannya 40 juz. Jadi yang tak semena-mena ni kita sayang Siti Fatimah, kita sebut Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan al-Bait, yang kita nak dicap dengan Syiah tu apa pasal? Tak boleh. Tak boleh kita menyebutkan orang Syiah tu satu tuduhan yang besar. Seolah-olah kita mengatakan dia tu akidah rosak, akidah lari. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Nabi mengatakan akidah rosak, akidah lari tu maknanya apa? Tu syirik. Maknanya apa? Kufur. Na'udzubillahi min zalik. Kerana ulama kita halus bahasa, dia bilang gelincir syahadat, akidah lari, tak bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya begitu. Tak boleh. Nabi mengatakan siapa mengatakan saudaranya kafir, salah satu kafir. Tidak yang diperkatakan itu kafir, yang mengatakan itu kafir. Kalau memang diperkatakan itu kafir, kafirlah memang dia kafir. Kita sama acong, lu kafir, memang dia kafir. Ya tidak? Mutusami lu kafir, memang dia kafir. Kalau ya Ali, ya Husain, ya Hasan, ya Muhammad, ya Abdullah, kita panggil kawan kita, kita bilang dia kafir. Bermakna kita mengatakan orang yang akidahnya betul tu sebagai tak betul, maka yang cakap tu tak betul. Kalau orang yang bilang putih, dia bilang hitam, bermakna yang cakap tu yang tak betul. Maknanya mata dia yang tak betul, bukan benda tu yang tak betul. Ya? Maka hati-hati tuan-tuan sekalian. Bahkan mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada pokok agama kita, berkata Imam Habib Abdullah Al-Haddad ya. Dan kita tu ahli sunnah wal jamaah, dengar khutbah kita setiap khutbah Jumaat tidak tinggal. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Kalau kita Syiah tak akan kita sebut nama Abu Bakar, nama Umar. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tak dengar dalam tarawih kita Amirul Mu'minin Khalifatul Awal Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Itu semua tu menunjukkan bahawasanya kita ni semua ahli sunnah wal jamaah. Bezanya Syiah dengan kita, salah satunya mereka memang cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak cinta sahabat-sahabat yang besar-besar yang lain. Kita cinta semua, kita cinta nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Itulah yang atas siratal mustaqim. Itu beza kita antara dia. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak cinta ahli sunnah wal jamaah, tak cinta sama ahli bait pulanya, bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah mencintai sekalian sahabat, mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pokok agama, lihat dalam sembahyang kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kau tak sebut ali Muhammad, sembahyang kau cacat, kena sujud sahwi. Baik sembahyang sunat baik, sembahyang fardu baik. Dan kalau kita tidak minat orang sambut haul alim-alim ulama, orang tak minat kita cinta kepada ahli bait, orang tak minat kita cinta kepada Sayyidina Ali, Siti Fatimah, hati-hati. Itu semuanya kita tak cinta Sayyidina Ali. Kita cinta Sayyidina Ali pasal apa? Dia menantu Rasulullah. Pasal apa? Dia panglima dalam Islam, berjuang bersama Rasulullah. Kalau tak kerana dia menantu Rasulullah sekalipun. Kita cinta Fatimah kenapa? Akhlaknya ikut akhlak Rasulullah. Kita cinta Fatimah kenapa? Dia melahirkan zuriat Rasulullah daripada dia. Kita cinta alim-alim ulama kenapa? Mereka ikut Rasulullah. Dan kalau kita tak suka, hati-hati. Kalau semua itu kembalinya kepada Rasulullah, jangan sampai ada macam tak senang kita kepada Rasulullah. Budak ni aku tak sukalah. Dia anak orang tertentu. Yang tersinggung siapa? Bapak dia. Orang akan pandang awak anti siapa? Bukan anti dia tau, anti bapak dia. Hati-hati. Apa-apa dengan Rasulullah punya hal ehwal berhubung kait dengan Nabi SAW, hati-hati jangan sampai kita terlanjur adab kita yang setengah orang yang di anti kita.
yang dianti kita sebetulnya. Yang dianti kita. Tetapi maka segala amal kita menjadi tak betul. Segala amal kita jadi tak betul. Tahlil kita dibilangnya bid'ah. Apa hatta kita maulid kita pun. Kalau maulid kau bilang tak betul, lagi hati-hati. Kerana itu adalah maulid tu untuk siapa? Maulid siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Eid Milad Siti Fatimah tu siapa? Puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak suka tu baliknya kepada sampai Rasulullah, hati-hati jangan sampai itu adalah bangkit daripada dengkimu ataupun kurang adabmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita tak suka seorang sekalipun, tapi kita tahu orang itu rapat dengan satu orang besar yang kita sayang, pasal pandang pada orang besar, aku tak berkenan dia pun aku jadi berkenan. Betul tak? Itu kerana apa? Kita adab dengan satu orang yang lebih tinggi lagi. Ini Rasulullah tahu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitulah orang-orang Melayu kita sangat meninggikan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Sayyidina Ali tu orang-orang Melayu kalau gelarkan Sayyidina Ali bukan Sayyidina Ali, Baginda Ali. Baginda Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Baginda Ali. Kenapa Ali baginda? Kerana Sayyidina Ali adalah ayah kepada Hasan dan Husin. Dan Hasan dan Husin kalau ikut kerana orang Melayu ni dia gunakan gelaran-gelaran paling tinggi tu gelaran raja-raja, ya tidak? Gelaran raja-raja tu gelaran paling tinggi. Maka dia pakaikan bahasa itu untuk Rasulullah dan ahli keluarga Nabi. Kalau ikut sistem diraja Melayu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin tu kiranya megat tau. Sebab bonda dia puteri Rasulullah. Dan Sayyidina Ali bukan anak Rasulullah, ya tidak, bukan direct daripada Rasulullah. Kalau Fatimahnya menantu tak apa juga. Kalau Fatimahnya menantu Ali yang anak Rasulullah, maka Hasan Husain jadi tengku, betul tak? Kerana Ali menantu, Fatimah yang puteri, maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pangkatnya kalau dalam bahasa Melayu megat. Betul ya, siapa tahu gelaran diraja kan? Megat. Tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bukan megat, tengku. Tengku. Kenapa? Dia bukan hanya zurat Ali saja, dia zurat Rasulullah. Hasan dan Husain bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus naik ke atas. Dari ayahanda pergi bonda terus naik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Ali adalah ayahanda kepada tengku-tengku, maka sebab itu digelarnya adalah baginda. Tu kalau kita sistem Melayu lah, kenapa Sayyidina Ali digelarkan baginda, kau kena faham sistem gelaran-gelaran ini. Sekali lagi, jangan kau tak suka, alam menyampah sangatlah, dia Sayyidina Ali lah, ada baginda lah, ada apa. Ini kita tengok adab kita dengan ahli bait Nabi. Asal aku cakap Cina, kau boleh tak marah. Aku cakap Hindustan, kau boleh tak marah. Kau suka. Tapi asal ahli bait Nabi, hati kau mula, alah tak ada lain, angkat sangatlah, taksub sangatlah. Jangan hilangkan busuk hati itu terhadap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang awak lah. Nabi sayang awak, ready nak berikan syafaat kepada awak. Nanti kita baca riwayat Fatimah. Sayyidina Hasan bilang, mak aku tiap malam ibadat malam sampai pagi untuk umat Muhammad. Bukan Nabi saja tahu. Fatimahnya pun begitu. Maka tak lagi mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sampai ke alim-alim ulama kita semua berjuang pindah daripada negeri ke negeri semua. Untuk apa? Umat Muhammad. Ya? Maka jangan kita dengar sikit ahli bait Nabi kita, hati kita busuk, kita mula keluar. Asyik taksub saja, tak ada lain ke? Tak ada lain ke? Mulia sangat ke mereka? Mulia kerana Allah muliakan mereka. Ya? Bangsa lain pun kita muliakan. Hatta non-Muslim pun kita muliakan, kita sayangkan. Mengapa lokek sangat hati kita terhadap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dan ahli baitnya tak pernah lokek terhadap kita, bahkan cintakan kita, tuan-tuan sekalian, ya. Hati-hati, kita mohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan dengan kita hadir majlis ini, Allah Taala ubahkan hati kita, ya, supaya kita cinta ahli bait menjadi sebab kita baca, ya, tentang Siti Fatimah nanti hadis Nabi, ya. Apa riwayat Imam Hakim, ya. Saya bacakan sekali lah, ya. Saya takut tak salah sebut, berdosa, baik kita baca. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni yakbiduni ma yakbiduha wa yabsituni ma yabsituha wa innal ansaba tunqata'u yaumal qiyamah ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Artinya Fatimah sebahagian daripadaku, zuriat Nabi, ya. Sebab itu tak ada cerita Fatimah bila masuk Islam. Dalam Islam siapa yang mula-mula masuk Islam setelah Nabi dapat Iqra? Siti Khadijah, wanita. Di kalangan lelaki dewasa, Sayyidina Abu Bakar. Di kalangan kanak-kanak, Sayyidina Ali. Fatimah bila masuk Islam? Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah, tak ada cerita bila dia masuk Islam. Kerana statusnya sejak Allah Ta'ala ciptakan, awal mula Allah Ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad diciptakan, Fatimah sudah berada dalam tulang sulbi Nabi Muhammad. Statusnya ialah apa?
zuriat Nabi Muhammad, putri baginda, putri Rasulullah. Sebahagian yang bilang sebahagian daripada ku. Kita tanya sama orang Cina masuk Islam. Lu masuk Islam bila? Tahun 2000. Lu punya jadi masuk Islam bila? Apa lu tanya awak punya jadi masuk Islam bila? Awak masuk Islam, awak punya jadi sebahagian daripada gua lah masuk Islam lah sekali. Fatimah sebahagian daripada Nabi. Maka Fatimah tak ada cerita Fatimah bila masuk Islam. Ada tak kita dengar dalam buku sirah Fatimah bila masuk Islam, Ruqayyah bila masuk Islam? Tak. Automatik sejak Allah Taala ciptakan baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah Fatimah dalam zuriat baginda, dan dalam tulang subi baginda dah bergelar, statusnya sudah tuan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tak payah tanya bila dia masuk Islam. Sejak Allah Taala ciptakan Rasulullah, tercipta sekali zuriatnya, bukan? Tercipta sekali zuriatnya. Maka itulah status dia, ya. Itulah dia sebahagian daripadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menyinggungku, apa juga menyinggung dia. Kalau sampai ada orang yang menyebut-nyebut tentang Fatimah, zuriat Fatimah, kalau tersinggung Siti Fatimah, tak boleh. Sebab itu Sayyidina Ali minta anak kahwin lain. Kan semua kahwin 2, kahwin 3, Sayyidina Umar pun itu. Sayyidina Ali nak minta. Nasib baik Sayyidina Ali minta, tak dapat. Sampai cucu cicitnya diizinkan. Kalau tidak susah juga. Allah, begitu, ya. Apa cucu cicitnya boleh 2 Habib, boleh 3 pun boleh, 4 pun boleh, ya. Ada yang dah sambut, ada yang belum lagi. Begitulah. Apa cucu cicitnya nasib baik boleh, Sayyidina Ali tak boleh. Itu khususiat Siti Fatimah. Sayyidina Ali minta izin, ingat sunnah Nabi kan. Siti Fatimah tak boleh. Siti Fatimah tak boleh dimadu. Isteri Nabi boleh dimadu. Khadijah tak boleh dimadu, Fatimah tak dimadu. Khadijah tak dimadu, Fatimah tak boleh dimadu. Fatimah minta Sayyidina Ali nak kahwin lain. Rasulullah mengatakan kalau menyakiti dia, menyakiti aku. Menyakiti aku, menyakiti Allah. Itu khususiat. Itu Allah punya suka nak kasih siapa. Rasulnya punya keistimewaan. Kita tak boleh campur tangan. Baik. Nabi mengatakan, dan menggembirakan aku siapa menggembirakan dia. Nabi sebut aku dulu, ya. Nabi tak sebut siapa menggembirakan dia, menggembirakan aku. Siapa menyakiti dia, menyakiti aku. Dia sebut aku dulu. Maka perhatianilah Rasulullah dahulu. Apa? Menyakiti aku, menyinggung aku, siapa menyinggung dia. Menggembirakan aku, siapa menggembirakan dia. Nabi sebut aku dulu. Bermakna dia sebagai bapa tampil dahulu. Nabi maknanya demi pandang kepadaku, ya. Semua nasab terputus yaumul qiyamah, betul. Ada masuk syurga, ada masuk neraka, terputus. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Hari lintang pukang, lari anak daripada bapaknya, bapa daripada isterinya, dan semuanya lari, sahabat kawannya, suami isteri semua lari. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lari. Sebab itu kita kena sayang ahli bait, mereka akan bersatu. Lepas ahli bait pun tak boleh gaduh. Macam mana ke akhirat pun akan satu kukuh juga. Dan setakat ni pun kita tak ada jumpa mereka gaduh, ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau ada pun sikit-sikit lah. Buat-buat manisnya saja, gurau. Kita bilang, ya. Kecuali nasabku dan sebabku. Kita pun kalau berkeluarga sebab Nabi SAW, tak putus juga. Bercinta demi Nabi SAW. Sayang ukhuwah demi Nabi SAW, tak akan putus juga. Dan juga sihri. Sihri tu ipuah duaiku. Dan yang bersangkut paut denganku. Menantu-menantuku semua begitu, ya. Semua tu tak putus. Ada bersangkut paut dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita cerita Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Lahirnya Siti Fatimah ialah pada tanggal 20 hari bulan Jamadil Akhir. Sekarang malam 18. Lagi 2 hari saja. Lagi 2 hari, insya-Allah. Saya baru bincang sampai Mahmud, saya sekarang suka lupa. Jadi tengah Maulid juga saya panggil Habib tadi, saya bilang tahun depan Allah Taala set tahun ini pertama kita buat di sini, tahun depan dan berikutnya pun tanggal itu pun di sini jugalah. Yang berdekatan kita ingat di sini, ya. Sukatilah nak bikin di Dewan ke, nak pasang khemah ke, nak bikin apa ke, bikin. Habib Mahmud dah Allah Taala pilihkan tahun ini digerakkan di sini, maka di sinilah, ya. Siti Fatimah lahirnya 5 tahun sebelum Nabi dapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sebelum nubuwah. Jadi umur Nabi 35. Itu jamlah ketika Kaabah runtuh yang di repair. Siti Khadijah melahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak sulung perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, kakak-kakaknya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum semua. Lahir anak keempat, Siti Khadijah cemas. Takut-takut kalau Nabi tak happy. Kan zaman jahiliah. Zaman jahiliah, dan itu Nabi belum dapat apa kerasulan. Manalah tahu sekali Nabi pun tak happy juga. Maka apabila dikhabarkan kepada Nabi, Nabi gembira dan ceria. Bahkan Nabi tengok Fatimah, puterinya yang baru lahir. Nabi mengatakan, anak ini bawa berkat. Darinya aku akan dapat zuriat. Jadi zuriat Nabi daripada Fatimah. Satu lagi khususiat Fatimah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Iaitu apa? Semua, Nabi mengatakan, semua nasab daripada ayahanda. Kecuali ini 2, Hasan Husin, daripada bondanya. Itu khususiat. Semua anak bin bapaknya. Bin bapaknya, bin yainya, bin yotnya, semua sampai ke atas, ya.
kecuali Hasan Husin, itu Siti Fatimah. Semua daripada laki-laki kecuali Fatimah. Fatimah lebih daripada laki-laki. Cuma dia bukan laki-laki saja, tapi dia punya martabat tinggi sekali, Siti Fatimah. Dia tak boleh dimadu. Dan dia, semua band kepada dia, Siti Fatimah. Jangan sekarang orang LGBT, orang-orang liberal nak minta band perempuan. Kau bukan Siti Fatimah. Habis cerita. Nabi dia bilang, semua nasab daripada ayahanda. Kecuali ini dua. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin daripada Siti Fatimah. Biasa kita dengar orang bilang, bagaimana kita mau bilang itu Sayyidina Hasan, Sayyid yang sekarang ini zuriat Nabi. Mereka kan daripada Sayyidina Hasan dan Husin. Ya, Sayyidina Hasan dan Husin bin siapa? Kan bin Ali. Ali bin siapa? Abu Talib mau tepikan ke mana Ali tu? Awak boleh Parto bin Karjo bin Joyo bin Rono suka tingkau. Atuk bin Datuk moyang sampai atas. Hasan Husin tak boleh begitu. Hasan Husin tak boleh begitu. Awak tak boleh Parto bin Karto bin Joyo bin Rono bin Sumarni bin Painem tu ibu. Tak boleh. Lain tak boleh. Semua bin sampai atas. Tetapi kalau Hasan Husin, khususiat ini family, khususiat ini Nabi, khususiat ini keluarga, khususiat ini puteri Siti Fatimah, Siti Fatimah. Daripadanya akan lahir zuriatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, ya. Siti Fatimah. Gelaran-gelaran yang diberikan Fatimah, Sayyidina Ali pernah tanya kepada Rasulullah, semua ini ceritanya iktibar macam mana Rasulullah kasih nama anak, atas apa, akhlak Siti Fatimah, bagaimana Rasulullah bimbing, bagaimana dia punya taat kepada Rasulullah, bagaimana dia punya taat kepada suami. Bukan setakat kita sanjung, tak ada cerita macam kita sanjung artis kan, wah kereta dia sekian, rumah dia sekian, apa kena dengan kita, apa untung dan kita, apa belajar boleh kita belajar daripada dia. Tak ada kita pun kepingin nak berjoget macam dia. Itu pun orang tak ada cakap apa-apa. Ini Siti Fatimah cerita semua iktibar belaka. Kita hal cerita Sayyidina Ali, kita hal cerita Habib Ali bin Jaafar, ada yang iktibar. Hal Syekh Abdul Qadir Jalani ada iktibar. Ini kan pula Siti Fatimah, takkan tak ada iktibar, tuan-tuan sekalian. Banyak iktibarnya, ya. Siti Fatimah, Sayyidina Ali pernah tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sebab kasih nama Fatimah? Fatimah ni maknanya yang dipisahkan. Kerana Allah pisahkan dia daripada neraka. Dia takkan jadi ahli neraka, ahli jannah bermakna. Ahli jannah. Dan Nabi juga menyebutkan bahawasanya penghulu wanita ahli jannah 4. Siapa? Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asyah. 4 ya, 4. Jadi dan 3 isteri Nabi, 1 puteri Nabi. Maryam, bonda Nabi Isa, tunangan Nabi, akan jadi isteri Nabi yaumil akhir. Asyah, jandanya Firaun. Sejahat-jahatnya suami, sebaik-baiknya isteri. Akan jadi perempuan penghulu wanita ahli jannah, Siti Asyah. Dan Siti Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Dan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 penghulu wanita ahli jannah. Ini kita tenang celebrate ni, penghulu wanita ahli jannah. Dia sign aja kau masuk tau. Alangkan kita jadi ada penghulu kita saja, kita boleh minta tolong dia apa-apa kan. Jadi penghulu wanita, ahli jannah, Siti Fatimah, Siti Fatimah. Dan nama gelaran dia juga ialah siapa? Az-Zahra, bunga yang mekar. Kerana Nabi bilang apabila dia sembahyang di mihrabnya, cahayanya bersinar naik macam bunga yang mekar. Maka Nabi kasih nama dia Az-Zahra. Al-Batul. Al-Batul ni bermakna yang terputus dan yang tak terputus. Yang tak terputus, tidak pernah terputus taharahnya. Dia tidak ada tanghid. Senantiasa ibadat dalam suci, tidak terputus ibadatnya. Dan terputus dari segala maksiat dan dosa dan cela. Cuma dia bukan Nabi saja. Tak boleh disebut dia maksum. Tapi dia terputus. Tu Al-Batul. Dan namanya juga Ummu Abiha, ibu kepada ayahandanya. Ketika dia umur dalam lebih kurang 4 tahun begitu, sebab dia lahir berapa tahun, jadi Nabi hijrah 13 tahun. 13 tahun. Kemudian sebelum hijrah dia sudah lahir 5 tahun. Jadi 18 tahun lebih kurang umur Fatimah. Belasan tahun je. Sebab Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Selepas jadi Nabi 13 tahun. 5 tahun sebelum itu Fatimah sudah lahir. Jadi 18 tahun. 18 tahun Siti Fatimah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Fatimah lebih kurang umur 16 tahun, lebih kurang 16 tahun setengah, bonda dia meninggal, Siti Khadijah. Maka Fatimah yang jaga ayahandanya, jaga makan ayahnya. Masih ada anak dara lagi. Masih anak dara lagi, belum berkahwin lagi. Satu khususiat Siti Fatimah. Orang Pinang Rasulullah boleh tolak. Kan kita bilang orang Pinang jangan tolak. Nabi bilang orang Pinang jangan tolak, nanti timbul bencana. Kalau anda anak perawan yang sesuai kahwin, orang Pinang jangan tolak, nanti timbul bencana. Pada sahabat tanya, walaupun yang minta orang kulit hitam kaki kurus,
Kau tak terima, timbul bencana. Jadi nasib baik bapa mentua semua terima. Pasal apa? Kalau walaupun tak hitam dan tak kurus, Allah, walau hitam dan kurus pun terima. Tapi Siti Fatimah Rasulullah tolak. Itu pun khususiat, boleh ditolak. Jangan bilang Rasulullah pun tolak orang Pinang Siti Fatimah. Itu kau tak boleh ikut. Itu khususiat untuk Fatimah. Rasulullah tolak. Berapa banyak orang Pinang Rasulullah bilang Allah belum tentukan. Allah belum tentukan. Rasulullah kan tunggu wahyu. Bukan ikut suka-suka Nabi, ya. Begitu Siti Fatimah, ya. Maka Siti Fatimah bonda dia meninggal, Siti Khadijah, Nabi dalam Amul Huzun tahun duka cita. Jadi dia yang masih anak dara seorang, dia nampak bapaknya dia ketuang najis atas kepala. Dia nampak bapaknya dia tuang debu atas kepala. Menangis Siti Fatimah datang Kaabah bersihkan kepala Nabi. Orang-orang kafir Quraisy selepas wafat Khadijah, wafat Abu Talib, bapa Sayyidina Ali, mereka berlaku kurang ajar biadab bagi Nabi. Muhammad tengah sujud di sisi Kaabah, siapa boleh ambil? Itu ada kabilah sekian-sekian sedang sembelih unta. Siapa sanggup ambil najisnya, isi perutnya semua, tuang atas kepala Muhammad. Aku sanggup. Mereka sorak-sorak. Mereka betul Nabi tengah sujud, mereka tuang. Siti Fatimah datang menangis-nangis, bersihkan rambut kepala ini, disumpahkan ini mereka. Perang Badar pusingan pertama mati semua. Allah, semuanya begitu, ya. Siti Fatimah nampak dan dia ikut kena boikot ketika orang-orang Quraisy boikot baginda sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah pun ikut disingkirkan. Siti Fatimah pun merasa lapar, dia boikot tak makan. Dia merasa perjuangan Nabi dari sebelum hijrah sampai hijrah. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Maka apabila meninggal bondanya, dia yang menjaga makan minum ayahandanya. Dia yang menjaga, maka dia seperti ibu kepada ayahnya. Sebab itu sebut Ummu Abiha. Gelarannya Ummu Abiha, ibu kepada bapaknya. Jadi orang kalau bapa, anak yang jaga dia, yang rawat dia semua tu gelarannya Ummu Abiha. Ummu Abiha. Orang engkau jadi ibu kepada ayah kau. Ummu Abiki. Engkau adalah ibu kepada ayahmu. Kerana ambil sempurna Siti Fatimah Ummu Abiha. Ibu kepada ayahandanya, Siti Fatimah. Gelaran juga Siti Fatimah ialah apa? Ummu Ahlil Bait. Ibu kepada Ahlil Bait. Kenapa? Segala Ahlil Bait Nabi dia ibunya. Betul tak? Al-Attas, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Hasani semua. Siapa ibunya? Dia. Ummu Ahlil Bait. Dia dapat gelaran Ummu Ahlil Bait kerana dua. Satu kerana Ahlil Bait Nabi SAW. Kerana satu bait lagi bait Baitullah. Kerana dia dilahir pada Baitullah sedang roboh dan Rasulullah bina. Sempurna bina Rasulullah, Kaabah dibina semula. Rasulullah letakkan Hajarul Aswad. Maka jadilah apa tu? Kereta JSG 798 Alza biru. Tolong lahirkan. No, yes, yes, no. Ini budak-budak punya tulis. Okey. JSG 795. Saya sebut apa tadi? Saya salah baca. Allah, saking kan sebut Siti Fatimah sampai 7 jadi 8. Sebab 7 pintu neraka, 8 pintu syurga. Jadi tersebut 8, tak apa ya, minta maaf tuan-tuan ya. JSG 879 lagi, sebut 8 lagi. Alza biru, ya. Allah, 795. Siapa punya? Cuba satu orang keluar tengok, jadi kalau orangnya tunggu-tunggu bilang kita dah panggil kan. Dah ya. Baik, minta maaf ya. Itu gurunya Ummu Ahlil Bait. Dua. Satu memang Ahlil Bait Nabi, satu Baitullah. Ibu kepada ahli Baitullah. Sebab Kaabah bina bangunan baru yang sampai Hajar Ismail ke tepi itu semua tu memang Allah Taala dah takdirkan tu. Takdirkan. Dan sempurna itu lahir Siti Fatimah, maka gelarnya Ummu Ahlil Bait, ahli bait Rasulullah, dan ahli bait, ahli Baitullah. Ummu Ahlil Baitullah. Siti Fatimah itu gelarannya, Siti Fatimah. Maka hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai membesar, sampailah pindah ke Madinah. Sampai pindah ke Madinah, Siti Fatimah, orang Pinang Rasulullah tolak kerana belum dapat wahyu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bincang, tanya Rasulullah, agak-agak Rasulullah berkenan siapa? Kita boleh soundkan, apa semua begitu. Sahabat kan concern semua. Rasulullah bilang, kau cuba tanya kepada Ali bin Abi Talib. Rasulullah berkenan. Sepupu Nabi SAW dan akhlaknya dan perkasanya, dan memang itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ingat, setiap apa yang Nabi buat itu bukan pilih kasih, bukan kerana perkauman, bukan apa, bukan kerana pilih sepupu dia ke apa, bukan. Semuanya dari Allah dah tetapkan ya. Maka Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar, cuba kau tanya-tanya Ali. Tapi jadi bermakna ya di sini ya, kita kalau berkenan anak laki-laki orang, kita ada anak perawan, boleh minta, tidak aib. Sebagaimana Rasulullah dengan Siti Khadijah, kan Khadijah juga yang bersaudarakan kepada Rasulullah. Sama juga.
Saidina Abu Bakar tak lengah lagi bergegas pergi rumah Saidina Ali sampai peranjat Saidina Ali tengok kenapa bergesa-gesa gini. Ada apa khabarnya Saidina Abu Bakar? Saidina Abu Bakar tak bilang, Rasulullah tanya, dia buat selambalah. Ya Ali, kau dah umur sekian, kenapa kau belum kahwin? Kau kahwinlah. Terdiam Saidina Ali. Apa Saidina Rasulullah bilang, engkau kan tahu Rasulullah, kau kan tahu keluarga Rasulullah. Tak ada kan kau hati nak pinang puteri Rasulullah untuk engkau? Menangis Saidina Ali. Wahai Saidina Abu Bakar, engkau sebutkan satu perkara yang mengingatkan aku tentang aku hampir lupakan. Kenapa dilupakan? Memang aku ada hati ingin nak melamar puteri Rasulullah. Kenapa membesarkan hati Nabi? Sebab satu bapa kalau anaknya dipinang orang kan besar hati. Tapi aku tak ada apa benda, satu sen pun aku tak ada. Sayyidina Ali miskin apa kedana ya. Sahabat-sahabat ada yang itu, dan kalau Sayyidina Ali itu dia punya jolokan dia tu dia punya masyhur dia lantaran apa? Perkasa dia dan zuhud dia. Sahabat paling zuhud sekali Sayyidina Ali. Macam Nabi paling zuhud ialah Sayyidina Isa alaihissalam. Sahabat paling zuhud ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Nanti jumpa orang dua paling zuhud akhir zaman. Zuriat Sayyidina Ali, zuriat Rasulullah, Sayyidina itu Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Kita akan ditadbir oleh dua penghulu orang zuhud nanti akhir zaman ya. Baik. Maka Sayyidina Ali bilang, aku tak ada apa benda, langsung cubalah kau minta, nanti Allah akan cukupkan kau. Sayyidina Abu Bakar kasih dia perangsang. Dia jumpa Rasulullah. Dia ketuk pintu, Rasulullah sedang berada di rumah Ummu Salamah. Nabi terus bilang Ummu Salamah, ketuk pintu, buka itu, kasih pintu. Yang datang tu orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siti siapa tu? Buka lekas. Ummu Salamah bilang, sampai aku tersandung-sandung. Tersandung-sandung. Buka pintu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun menghadap, wahai Rasulullah, apa lantaran kau aku kenal Allah, lantaran kau aku beriman. Sayyidina Abu Bakar sebut, kau beriman Rasulullah sejak kecil. Kau kanak-kanak yang dah beriman kepada Rasulullah. Orang dewasa belum, kau sudah dewasa. Kenapa kau tidak yang minta? Maka Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, lantaran kau aku kenal Allah, lantaran kau aku jadi sebagaimana aku sekarang ini. Maka sekarang aku nak sebutkan satu perkara tapi yang aku rasa tidak layak. Aku ingin nak menyunting Siti Fatimah. Allah, Rasulullah berseri muka tersenyum, kata Ummu Salamah. Gembira, alhamdulillah, daripada itu semua lahir sebenarnya. Allah. Ini kita cerita malam ni semua ya. Atau kita mencerita pun kita tahu tak? Moyang kita kahwin sama moyang kita, atau kita kahwin nenek kita macam mana dia pinang pun kita tak tahu. Tapi ini semua keluarga istimewa, kena kenal tuan-tuan sekalian. Kalau ditanya soal kubur boleh cerita ni. Namanya Sayyidina Muhammad, dia pinangkan anaknya untuk begini pun boleh cerita. Apa yang semua menunjukkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun ingatkan, apa kau ada Sayyidina Ali? Aku tak ada apa-apa Rasulullah, aku cuma ada pedang dan baju besi. Itu aja. Dia punya peralatan pun untuk apa tahu? Untuk perang, untuk bukan aku ada sebentuk cincin ke, aku ada satu kursi meja ke, pun bukan untuk dia. Dia punya peralatan yang ada pun peralatan perang untuk umat, untuk bela Rasulullah, untuk bela agama. Rasulullah bilang, baju besi kau boleh jadikan mas kahwin. Maka baju besi dia tu pun Rasulullah yang kasih dulu. Rasulullah yang hadiahkan juga. Jadi berapa? 40 dirham. 40 dirham wang perak. Rasulullah pun terima nikahnya, dikahwinkan dengan Siti Fatimah. Pindah jauh sikit. Rasulullah punya sayang Siti Fatimah, sangat sayang Siti Fatimah, dah jauh sikit rindu. Sebab itu kita kalau kahwin anak perempuan ya, bapak pengantin ada situ orang putih tahu, father of the bride. Anak perempuannya kahwin, bapaknya sedih, betul. Kalau anak perempuan kahwin, mak satu sedih, bapak lagi sedih. Pasal apa? Anak perempuan kan dengan bapak akan rapat. Ini dah diambil orang laki-laki, jaga gitu. Rela, serahkan. Sebab itu kalau kahwin anak perempuan orang, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Bapak dia kahwinkan dengan kita. Kita tanggungjawab. Bapak dia punya sayang anak dia. Tapi dia tahu itu tanggungjawab dia untuk nikahkan anak dia. Jangan sia-siakan anak perempuan orang. Jangan sia-siakan. Tengok Rasulullah sayang sekali Siti Fatimah. Yang contoh Rasulullah SAW. Contoh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Maka Rasulullah sedih, rindu. Maka Rasulullah cadang nak bikinkan rumah dekat rumah dia. Betul, seorang sahabat terus rumah dia tu serah begitu begini. Berpindah Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali dekat sikit dengan rumah Nabi. Ya. Dekat sikit dengan rumah Nabi. Jadi Nabi sebelum sembahyang mesti keluar rumah Siti Fatimah, tengok tingkap. Anak dia pun jadilah dulu. Dia tahu anak dia kat dalam situ. Nabi ucap, Assalamualaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nabi selalu sebutkan Siti Fatimah gitu. Jadi termasuk dengan ahlul bait sekali Nabi sebutkan itu semua. Sebab itu suci-suci ahlul bait ya. Nabi sebutkan begitu ya Siti Fatimah. Satu hari Siti Fatimah
Satu hari Rasulullah ada sedikit kerumitan masalah, mintakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tolong panggilkan Fatimah datang. Maka ketuk pintu panggilkan Fatimah datang, Fatimah pun datang. Ketika Fatimah sampai, dia datang, Sayyidina Abdul Rahman tengok Fatimah punya khimar, kain selubung dia tu. Allah punyalah buruk. Sedih Abdul Rahman bin Auf, kan dia orang kaya. Tengok Siti Fatimah punya selubung tu, punyalah buruk. Allah. Sayyidina Umar datang sampai rumah Rasulullah, Sayyidina Umar tengah ada. Sayyidina Umar menangis terus. Sayyidina Umar, mana Siti Fatimah? Diorang jarang nampak Siti Fatimah. Jarang nampak. Ini pasal bapak dia panggil sebab itu orang ternampak. Bermakna jarang sampai boleh ternampak Siti Fatimah di luar begitu. Sayyidina Umar terus keluar perkataan, anak Kaisar, anak Kisra pakai sutera-sutera bukan main. Tu Maharaja Parsi Rom. Tu namanya Emperor of Rome, gelarnya Kaisar. Emperor of Parsi, gelarnya Kisra. Ha? Jadi apa, anak Emperor of Rome and Parsi pakai baju sutera-sutera, silk semua tu. Ini puteri Rasulullah paling tinggi, bajunya tampal 12. Berjahit 12 dan jahit 12 koyak, jahit 12 dan ada yang bertampal. Tampalnya pakai apa? Bukan perca pun tak ada. Kalau dia buat perca, koyak. Ha? Yang bikin tampal tu apa? Daun tamar. Daun tamar. Tengok punya baju, punya zuhud. Allah. Daun tamar. Wahai Syarifah-Syarifah, dengar. Dengar Syarifah-Syarifah, berzuhudlah. Wahai Syarifah-Syarifah, anda mulia. Ninda anda mulia, Siti Fatimah. Ninda anda tidak ingat dunia. Ninda anda terhormat, mulia. Pakai akhlak Siti Fatimah. Pakai akhlak Siti Fatimah. Pakai zuhud Siti Fatimah. Pakai kemuliaan Siti Fatimah. Anda penghulu wanita-wanita yang ada zaman sekarang ini di sini menjadi contoh. Bagaimana Ninda anda akan jadi penghulu Al-Jannah. Anda kiranya naib-naib bagi nenek anda Siti Fatimah. Bagi jeddah anda Siti Fatimah. Ha? Anda bagi suri tauladan. Anda mulia, anda mulia. Ha? Anda jangan biar syaitan kacau anda dan nafsu anda kacau anda. Biar anda jadi tercampur gaul dengan keadaan-keadaan yang tak mulia. Tidak boleh. Anda lain. Jawa, Melayu, Sukati. Syarifah tak boleh. Syarifah mulia. Ya. Siti Fatimah, Sayyidina Umar sampai menangis. Sampai keluar perkataan gitu. Siti Fatimah masuk cerita Rasulullah. Ya wahai ayahanda, Sayyidina Umar sebut pakaian aku, dia heran tengok baju aku gini. Dia tak tahu aku semenjak kahwin Sayyidina Ali 4 tahun, alas tidur aku tiap malam itulah kulit kambing. Kulit kambing itulah tilam kami hanya kulit kambing. Malam kami buat alas tidur, pagi kami bikin untuk ada kasih makanan rusa, makanan unta. Talam pun tak ada rumah dia. Saprah pun tak ada. Ha? Talam pun tak ada. Jadi malam itu ibaratlah kita ni ada sikit. Ini malam bikin alas tidur, besok nak bikin kasih unta pakai apa? Ini juga bikin kasih makan unta, ini juga bikin alas tidur. Sampai begitu. Contohlah ya. Jadi kami hanya tidur beralas kulit kambing dan kasih makan unta pakai alas yang sama. Siang untuk kasih makan unta, malam untuk bikin alas tidur. Jadi dia tidur dengan beralas untuk talam unta. Kulit itu. Dan bantal kami hanya bersental dengan daun-daun korma kering saja. Itu Siti Fatimah. Itu Siti Fatimah punya zuhud. Siti Fatimah punya baju longgar sekali boleh masuk 3-4 orang. Siti Fatimah punya favorite colour purple. Seperti malam ni saya pakai purple, tuan-tuan sekalian. Sempena Maulid Siti Fatimah. Saya pakai shawl pun Sayyid yang kasih. Tongkat saya malam ni pun Sayyid yang kasih ya. Jadi semua tu biar besar hati Siti Fatimah, aku pakai yang diberi oleh anak cucunya. Kita pun di rumah seorang Sayyid juga bersama dengan Sayyid-Sayyid semua tuan-tuan sekalian. Biar Fatimah gembira. Sebab gembira Fatimah, gembira Rasulullah. Gembira Rasulullah, gembira Allah. Dan dosa kita banyak. Kita haraplah macam-macam try, kita dah try. Supaya kita terlepas daripada dosa. Mudah-mudahan dengan berkat Siti Fatimah, Rasulullah gembira, Allah ampun dosa kita. Jadi berikan kita taubatan nasuha sampai mati tak buat dosa lagi. Sampai mati dapat taat kepada Allah Ta'ala, dapat berubah dengan berkat puteri Rasulullah yang Rasulullah sayangi ya. Siti Fatimah ya. Satu hari Siti Fatimah pula tak sihat. Rasulullah nak datang ziarah. Rasulullah nak datang ziarah, tiba-tiba ada seorang sahabat bersama dengan Nabi. Nabi ajak sekali, "Mohon ziarah, ikut aku ziarah anak aku." Tak masuklah, di luar saja. Maka Siti Fatimah, ayah datang seorang ke ada dengan orang, ada orang lain. Tolong ulurkan selendang. Kalau ayahnya seorang, dia keluar ambil selendang. Pasal ada orang, Rasulullah ulurkan selendang. Rasulullah ulurkan selendang, sahabat tu tak sangka itu selendang. Ingatkan kain buruk tadi. Allah, itu pakaian Siti Fatimah. Tengok punya ngetel, punya lusuh. Siti Fatimah, Siti Fatimah. Mulia. Surah yang kita baca hal ta'ala al-insan. Apa? Innama nutimukum liwajihillahi la nuridu minkum jazaa wala syukura.
Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali tak ada apa-apa makanan. Tak tahu orang datang, orang tawanan perang minta kasih makan. Fakir datang minta kasih makan. Semua minta. Sampai ayat turun, Rasulullah ketuk pintu. Apa korang dah buat anak beranak? Kenapa bahaya ya Rasulullah? Ayat turun. Apa ayat turun? Kan apa salah? Kau beri derma. Itu dah dia dikasih makan sampai dia tak ada makanan untuk anak beranak. Tak ada makanan anak beranak. Rasulullah dari Allah bawakan untuk mereka gantikan. Allah ya. Maka Siti Fatimah sampai gitu, satu orang sahabat jumpa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tak makan, keluarga aku tak makan lapar. Nabi tempat minta, dan dia tahu Nabi bukan kaya pada sahabat. Tapi itu jadi pemimpin tuan-tuan sekalian dia. Biar kita tak ada apa-apa pun, kita tak mampu pun, orang datang minta tolong kita, kita kena bantu ikut apa daya kita. Apa daya kita. Kerana orang mungkin hilang ikhtiar. Kita kerana orang atasan kita ada ikhtiar lebih. Kita tak daya pun, kita boleh ikhtiarkan untuk orang. Maka Rasulullah kata kepada dia, aku tidak ada apa-apa nak berikan. Kau pergi kepada satu orang yang Allah merahmati dia, rasanya dia boleh bantu kau. Siapa ya Rasulullah? Puteriku Fatimah. Bukan pergi jumpa Abu Bakar ke, kaya ke juga kan. Abu Bakar ada jugalah boleh beri juga ke. Ataupun siapa? Abdurrahman bin Auf ke, Sayyidina Uthman kan berada jugalah. Puteri aku Fatimah. Orang tu berketuk pintu, Siti Fatimah, aku tak ada apa-apa nak beri. Aku teringat satu kalung dia. Itulah satu-satu benda yang Sayyidina Ali berikan kepada dia. Itulah satu-satu benda yang Rasulullah tak tahu dah kalung apa, perak ke apa ke. Terus dia bukanya, ambillah untuk engkau. Orang ni balik, ya Rasulullah, puteri engkau beri aku kalung. Rasulullah terharu, gembiranya Rasulullah, bermakna puterinya rela memberikan satu-satunya barang yang kemas yang dia ada untuk keperluan orang lain. Tengok ya, mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Cerita-cerita ni, kita cerita ni Syiah ke tak ni? Syiah tak ni cerita? Mari kita ke Karbala, cabuk badan kita. Ku semangat badan dijauhkan, jangan jadilah Syiah. Kita cerita ni semua contoh tauladan ya. Contoh tauladan. Maka Rasulullah bersuah hati. Seorang sahabat Ammar dengar peristiwa ini, dia terus mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku tebus. Wahai saudara, kau perlukan berapa aku sanggup tebus. Begitu. Teringat cerita Habib Ja'far, kuda dia kan. Orang tebuskan balik kan. Sama dengan Siti Fatimah pun orang tebuskan balik ya. Sama tak apa berlaku pada cerita tu, kita tengok berlaku balik ya. Berapa engkau perlukan? Aku hanya perlu sedikit wang, 20 darham saja untuk makanan aku, untuk aku beli baju. Inilah baju selai pinggang aku pakai dari hijrah. Inilah baju aku, tak ada baju lain. Aku beli pakaian dan aku beli makan dan sedikit bekalan untuk aku balik kampung aku. Kampung dia jauh. Dia tak minta 20 dirham. Dia cuma bilang aku perlukan sedikit. Dia pun tak sebut harga. Aku hanya perlukan sedikit untuk makanan, beli satu helai pakaian dan juga tambah bekalan untuk aku balik. Sahabat ini kasih 20 dirham. Kasih sepersalinan pakaian, kasih seekor unta. Kasih seekor unta. Dan dia minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalung aku balikkan Siti Fatimah ya. Dan dia panggil dia punya hamba dia, hamba sahaya dia, engkau tolong hantarkan ini kalung kepada Siti Fatimah dan engkau aku tukar milik kepada milik Rasulullah. Tukar milik pada Rasulullah. Tukar milik pada Rasulullah. Siti Fatimah dapat balik kalung dia. Sampai begini kalung aku, menjadi sebab dia dapat unta, dapat apa semua. Allah. Siti Fatimah pun dapat balik kalung dia. Maka hamba ni balik pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang aku jadi hamba kau. Rasulullah bilang, aku merdekakan kau sekarang juga. Allah, dengan berkat Siti Fatimah kasih kalung, betul tak anda bilang, dari dia banyak berkat. Dengan berkat dia kasih kalung dia satu, dia dapat balik kalung dia, orang ni dapat 20 darham. 20 darham. Dapat pakaian, dapat unta lagi, dan hamba dapat merdeka. Satu hamba berapa harga? Itu berkat Siti Fatimah. Rasulullah punya beri. Siti Fatimah punya istimewa. Siti Fatimah ya. Siti Fatimah punya khususiat, dia tak boleh dimadu. Bin kepada dia, Siti Fatimah. Satu lagi, Siti Fatimah dibela oleh Rasulullah. Ini selalu kita cerita. Siti Aisyah, isteri Nabi, selalu kalau bual-bual dengan Siti Fatimah, nanti dia cerita. Sebab Nabi ni sayang Siti Khadijah. Kadang Nabi sebut Khadijah, hati-hatilah ya, barang siapa ada 1, 2 ke 3 ke. Nabi sebut cerita tentang Khadijah. Dan Siti Aisyah bilang, dah dapat yang baru pun, yang lama dah tak ada pun masih disebut. Oh jealous Siti Aisyah. Rasulullah dah dapat ganti pun, tak ada mana korang boleh berganti Khadijah, kata Rasulullah. Dia bersama dengan aku ketika susah payah dan begitu begini semua. Ya, Siti Aisyah ya. Dan Rasulullah cakap tu bukan nak mengecilkan Siti Aisyah, menunjukkan martabat Siti Khadijah punya tinggi ya. Maka Siti Aisyah kalau berbual dengan Siti Fatimah, nanti dia cerita, antara isteri-isteri abah engkau, yang anak dara aku seorang tau, perawan. Yang lain kan janda. Semua janda belakang isteri Nabi.
Dan perawan tu tinggi martabatnya. Kalau nikah kan Tuan Qadi tanya, anak awak perawan ke janda ke apa? Nanti terbalik cermin tu. Jangan angkat. Nanti terbalik. Jangan jongkit-jongkit. Kerana terjongkit nanti terbalik. Apa? Dan di antara isteri-isteri abang kau, yang perawan aku seorang tau. Siti Fatimah adalah tersinggung. Sebab bonda dia pun janda kan. Khadijah binti Khuwailid pun janda juga. Tersinggung. Maka Siti Fatimah menghadap Rasulullah, diam saja, tak berani nak cakap apa. Kenapa wahai Fatimah? Tak ada apa Abah cakap, boleh cakap. Isteri Abah Aisyah selalu cakap. Antara isteri Abah, apa semua, yang perawan cuma dia seorang. Oh ya ke? Lain kali kalau dia cakap dengan kau jawab begini. Ya? Oh besar Siti Fatimah. Rasulullah bila agak ada apa dia bilang. Jumpa Aisyah lagi, Aisyah bilang, antara isteri Abah engkau, yang perawan aku seorang tau. Ya ke Siti Aisyah? Antara isteri-isteri abahku, yang dapat abahku bujang teruna, mak aku seorang tau. Oh, betul tak? Ya, sebab itu ya, perawan pun ada markah, bujang teruna pun ada markah. Yang bujang-bujang jaga. Jaga, jangan bilang bujang tak ada cerita. Ada bujang cerita. Sebab itu kan dalam surat nikah taruh dara kahwin bujang. Semua tu ada cerita. Ada cerita. Jangan kau berani aku bujang kalau kau tak bujang. Tak boleh. Sama macam anak dara. Kalau tak anak dara ngaku dara, cela sama. Sama tu pembohong tu namanya. Maka Siti Fatimah bilang, antara isteri abah-abah aku yang dapat abah aku bujang teruna, mak aku seorang. Oh, jadi kau anak dara tapi mak aku dapat bapak aku punya bujang teruna. Habib masyhur cerita ni. Habib masyhur bermakna di situ bermakna anak dara ada harga, bujang teruna pun ada harga. Bujang teruna ada harga. Maka hargaikan anda punya keturunaan kebujangan anda. Begitu ya. Begitu. Sampai begitu Rasulullah bela Siti Fatimah. Rasulullah bela Fatimah. Siti Fatimah yang mula-mula meninggal dunia selepas dalam keluarga selepas baginda. Ketika sakitlah baginda sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah pun datang, maka Siti Fatimah pun menghampiri ayahandanya. Maka Rasulullah bisik dengan Siti Fatimah, menangis Siti Fatimah. Kemudian tertawa pula dia. Setelah bisik kali kedua, lepas wafat Nabi, Siti Aisyah tanya, wahai Siti Fatimah, ketika ayahandamu sedang tenat gering ya, apa ayahanda bisik kepadamu? Yang pertama sehingga kamu menangis, yang kedua sehingga kamu tertawa. Yang pertama kerana ayahandaku mengatakan bahawa dia akan pergi meninggalkan kami, maka sebab itu aku nangis. Yang kedua apabila disebut akulah orang pertama akan menyusulnya selepas pemergiannya, gembira. Bilang mati kok ketawa. Bilang mati kok ketawa. Memanglah kita pasal bapak dia pokoknya mati kan. Kalau kita bapak kesayangan kita pun, mak kesayangan kita, mak dah nak meninggal, dia nangis bukan main. Tapi mak dapat mimpi, pas mak mati kau tak lama kau pula. Alamak, itu yang buat tak sedap. Kalau kita sayang macam mana sekalipun, itu pun itu yang buat tak sedap. Ya ke mak? Ya ke mak tak salah mimpi ke? Kalau kita lah, kalau kita ya. Siti Fatimah, Rasulullah cakap begitu, gembira wanita, bermakna dia rela nak kembali kepada Allah, jumpa kepada ayahandanya. Sayyidina Ali bilang, sepanjang dia jadi isteri aku, tak pernah sekali dia kecilkan hati aku. Punya taat dengan suami. Tak pernah sekali aku paksa dia. Maksudnya tak pernah sekali paksa apa? Fatimah buatkanlah. Fatimah gitu, tak pernah. Fatimah boleh buat sekian. Boleh ya Sayyidina Ali. Fatimah boleh Sayyidina Ali. Tak pernah kalau paksakan, alah tolonglah. Kan kita dengan isteri gitu. Itu pun dah kira paksa tau. Kita anak tu, alah tolonglah, bolehlah. Lah macam-macam kan, tak payah gayakan lah. Kalau kita itu paksa secara lembut. Paksa manja, ngada-ngada. Itu semua itu paksa juga. Sayyidina tak pernah sekali aku paksa dia. Bermakna tak payah sekali cakap, kedua kali. Fatimah boleh wahai Sayyidina Ali, boleh belaka. Siti Fatimah dia tengah mengandung Sayyidina Husain. Masih kecil Sayyidina Hasan. Kisah tepung dengan tangan ya, tepung gandum ya. Sampai tangannya kasar, letih. Dan dia tahu Rasulullah baru dapat rampasan perang. Ada hamba sahaya. Minta satu. Dia pergi, wahai ayahanda, minta satu hamba sahaya. Orang lain boleh dapat, Fatimah tak boleh dapat. Pak Fatimah macam Nabi. Rasulullah kasih yang lebih istimewa daripada hamba sahaya, iaitu apa? Kalau kau berat, kau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, nanti ringan. Maka dia pun kalau kisah semua dia subhanallah, ringan dia jadi ringan dia. Tak jadi berat dia kisah dengan batu dengan mengandung. Siti Fatimah. Dan tiap-tiap malam jangan lupa nak tidur ngantuk macam mana sekalipun, baca itu namanya tasbih Fatimah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Insya-Allah kita dapat mimpi clear punya mimpi dan ingat mimpinya. Kan kita baca mimpi, aku semalam mimpinya apa? Aku mimpi. Kita dapat mimpi dan syaitan tak ada kacau mimpi kita. Clear alamatnya. Amalkan ya. Cuba amalkan.
Hatta kadang-kadang kita malam tidur, siang kita baca pun masih dapat mimpi lagi. Masih dapat begitu ya. Tapi jangan asyik tidur saja. Begitu ya. Siti Fatimah macam-macam lantaran dia. Dan ini Abdillah ya. Apa? Siti Fatimah sampai dia wafat ya. Pada wafat dia minta, dia bilang kalau kebumikan aku malam. Sebab orang nanti akan ramai angkat jenazah dia, kan semua laki-laki, aku malu. Dan dia minta buatkan keranda atas aku. Aku segan nanti orang nampak badan dia kan tutup begitu dengan kain kan. Dia tak pernah dilihat laki-laki Siti Fatimah ya. Tak pernah dilihat laki-laki. Maka dia malu kalau jasad dia tu bentuknya dah terbujur kaku, dia sudah selibung dengan kain, minta bikin keranda. Jadi keranda awal mula pasang keranda Siti Fatimah. Lepas tu kalau laki-laki nak pasang keranda boleh, tak nak pasang keranda pun tak apa. Perempuan sunat ada keranda. Kenapa? Siti Fatimah minta. Jadi keranda kita semua tu, kalau angkat jenazah perempuan tak ada keranda, tak eloklah, malu. Malu. Pasangkanlah tungku ke apa gitu. Ingat dia kalau jenazah perempuan biar ada keranda, malu. Itu Siti Fatimah minta. Siti Fatimah begitu punya istimewa, Siti Fatimah punya mulia, Siti Fatimah punya akhlak dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sangat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah macam-macam khususiat yang Allah Taala berikan kepadanya ya, taat sekali kepada Allah. Sampai Siti Fatimah, Sayyidina Hasan bilang, mak aku kerjanya semalaman ibadat ngadat pada Allah Taala. Mungkin pada ketika Sayyidina Ali tak ada, macam ada batu ada riwayat semua dapat contoh daripada mana? Daripada inilah semua. Semalaman ibadat sampai ke pagi. Macam ayahnya ya. Nabi kan tidur sembahyang malam sampai pagi. Wahai syarifah-syarifah, wahai sayyid-sayyid, contohi. Jadi kita boleh ikut anda. Jadi kita boleh ikut anda ya. Ibuku sampai berjaga semalaman hanya untuk umat Muhammad. Untuk umat Muhammad tahu dia perempuan, dia tidak pergi perang, dia tidak pergi angkat pedang, tapi dia punya doa kabul tak sampai sekarang. Betul anak cucu dia semua untuk umat Muhammad. Semua yang kita tengok kat gambar Habib-Habib dalam gambar ni semua anak cucu dia dan semua untuk umat Muhammad. Beribu batu dari Hadramaut datang kemari untuk siapa? Umat Muhammad. Untuk umat Muhammad. Sampai sekarang, sampai akhir zaman. Semua tu Habib Omar sampai payah, sampai Switzerland, sampai mana untuk umat Muhammad. Semuanya untuk umat Muhammad, zuriat Siti Fatimah. Saling tak tumpah ikut pada ninda dia. Siti Fatimah punya cara untuk umat Muhammad. Siti Fatimah ya, wanita jangan dia tak ada contribution untuk umat apa. Doa dia sepanjang malam, sepanjang hayat dia tu untuk umat Muhammad, malam ke pagi, malam ke pagi. Senantiasa untuk umat Muhammad. Kerana abah dia perjuangan untuk siapa? Untuk umat, perintah dari Allah. Maka begitulah anak dia punya sokong dengan abah perjuangan, dia pun concern, prihatin terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya Fatimah lagi nanti tuan-tuan bila kita sama-sama akan dapat menyaksikan. Syukur alhamdulillah kita jadi Bani Jawi. Syukur alhamdulillah kita di bawah Ba'alawi. Syukur apa Bani Jawi? Bani Jawi dapat Islam daripada orang ulama-ulama zuriat Siti Fatimah. Syekh Abdullah Al-Qumairi tu zuriat Siti Fatimah. Sayyidina Ba'alawi tu Wali Songo tu zuriat Fatimah. Semua tu adalah zuriat Fatimah ya. Syukur alhamdulillah. Kerana di sana nanti imam apabila jalan depan, makmum di belakang. Dan alhamdulillah imam-imam kita zuriat Fatimah. Nanti apabila Siti Fatimah nak sembrang Siratal Mustaqim, maka akan dilaungkan. Baru kita tengok macam mana kedudukan Siti Fatimah. Wahai sekalian ahli mahsyar, tundukkan kepalamu. Jangan tengok Tuan Puteri Cik Siti Fatimah nak sembrang Siratal Mustaqim. Macam anak raja, maharaja Cina kan itu kan, kalau jalan, tak bahasa pun saya tak tahulah cakap Cina, kita tengok filem lah kan. Dia cakap begitu, dia punya Datuk kasih pengumuman dia tu, semuanya tunduk. Tak boleh naik pun. Maka tunduk. Maka tundukkan kepala. Tuan Puteri Cik Siti Fatimah nak sembrang sirat. Maka Siti Fatimah pun sembrang kilat Siratul Mustaqim macam kilat menyambar. Di belakangnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan semua zuriat mereka dan pengikutnya di belakangnya. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikan kami dalam golongan ini ya Allah. Jadikan kami dari sekarang bersama dengan pada habaib zuriat Fatimah sampai ke mahsyar nanti, sampai ke akhirat bersamakan kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ketika Siti Fatimah dipanggil untuk sembrang sirat dapat laju, kami pun dapat dalam kumpulan ini dan kami pun dapat laju juga, dan mereka tak jatuh, kami pun jangan jatuh juga ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, walau dosa kami paling banyak sekalipun ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami sayang keluarga ini ya Allah, kami sayang Rasulullah, kami sayang zuriat Rasulullah, kami sayang Siti Fatimah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan zuriat-zuriatnya semua ya Allah. Jangan pisahkan kami tidak dunia dan tidak akhirat ya Allah, walau tidak layaknya kami sekalipun ya Karim. Dengan rahmat-Mu ya Allah, semata-mata dengan rahmat-Mu ya Allah, semata-mata dengan rahmat-Mu, dengan berkat kemudahan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemudahan dan kasih sayang dan kelunakan Siti Fatimah, dengan berkat keprihatinan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin dan juga zuriat-zuriat mereka daripada Sayyidina
Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan juga Sayyidina Fakil Mukaddam, dan juga Syekh Abdul Qadir Jalani dan lainnya semua, ya Allah. Lingkungkan kami bersama, ya Allah. Lingkungkan kami bersama tuan-tuan guru kami, beserta kiai-kiai kami, beserta Kiai Suhaili yang cinta Syekh Abdul Qadir Jalani sampai sehingga bikin hallnya, dan semuanya, ya Allah. Himpunkanlah semua, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kau maha pengasih, maha penyayang, maha luas rahmat-Mu, tidak sempit siapapun yang Kau nak masukkan dalam mana kumpulan sekalipun, ya Allah. Kami berlindung, ya Allah, janganlah kami terkeluar daripada kumpulan ini, ya Allah. Sampai bila-bila, ya Allah. Sampai bila-bila, bermakna sampai akhirat, sampai jannah. Jangan terpisah, jangan terkeluar, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Karim. Kami bersyukur padamu, ya Allah, kerana diberikan dapat bersama dengan kumpulan ini, dan Kau tanamkanlah terus, limparkanlah rasa cinta kami terhadap zuriat Nabi dan keluarga Nabi ini, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Karim. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sedikit secara ringkasnya cerita Siti Fatimah, tuan-tuan sekalian. Banyak lagi yang saya tidak teringatlah, ya. Cerita-cerita tentang Siti Fatimah, kemuliaannya, khususiatnya, baik budinya, tata tertibnya semua begitu, ya. Itulah keistimewaan Siti Fatimah yang kita sambutkan malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Siti Fatimah. Kita tengok pakaiannya macam mana tadi? Jahit 12 jahitan kerana koyak. Tampalnya pakai apa? Daun tamar. Alas tidurnya apa? Kulit aja. Itulah untuk kasih makan kuda, kasih makan unta, itulah bikin alas dia. Bantalnya apa? Daun kering saja. Bajunya longgar sekali Siti Fatimah. Siti Fatimah begitu, ya. Tudungnya macam apa? Macam gombal. Punya lusuh Siti Fatimah. Masa pindahnya Siti Fatimah daripada rumah Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Ali, masa pindah Siti Fatimah, sahabat tolong angkatlah. Konon-konon macam kita orang pindahkan, panggil lori, kawan-kawan angkat peti ais apa. Peralatannya itulah 2-3 biji aja. Bantal 1-2. Batu kisar, alas, bayang, itu aja. Satu perkara lagi kena jaga yang selalu kita ingat, hari Jumaat lepas asar. Itu pun waktunya waktu Fatimiyah. Hari Jumaat yang dikatakan 1 detik kabul doa, dari subuh sampai maghrib, kita doa bertepatan dengan waktu tu tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Bagai-bagai riwayat, ada mengatakan lepas subuh, ada mengatakan ketika khatib duduk antara 2 khutbah, ada mengatakan ketika khatib turun mimbar, ada ketika naik mimbar, ketika khatib turun mimbar, masuk ke mihrab. Semua itu doa. Yang kuatnya khatib antara 2 khutbah. Tapi masjid mana punya khatib? Kan ada laju, ada pelan. Itu Allah punya kuasa. Dan yang diperpegangi oleh Siti Fatimah lepas asar hari Jumaat. Lepas asar hari Jumaat saja, Siti Fatimah dah bentang sejadahnya, dah duduk beribadat tafakur pada Allah Ta'ala dan beribadat pada Allah Ta'ala. Kata Siti Fatimah, menurut ayahandaku inilah waktunya. Itu lepas asar hari Jumaat sampai ke maghrib, itulah waktu detik kabul doanya. Lepas tu orang Tarim sembahyang asar ni Masjid Ba'alawi. Kemudian mereka pergi ke Rubat, ada acara, ada apa semua begitu gini. Kerana itulah waktu Fatimiyah. Saat istijabah, waktu Fatimiyah. Maka kita rebut waktu itu, tuan-tuan sekalian, ya. Sekian saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita semua, meredai kita. Kita minta Ustaz Amli bacakan. Doa Siti Fatimah dia asal sampai apa-apa ibadat dia buat. Apa-apa ibadat dia buat, baca Quran, baca apa semua sampai maghrib. Kenapa dia punya doa dia begitu, ya. Minta Ustaz Amli baca doa maulidnya. Semua anak-anak Nabi. Nabi berikan anak-anak dia nama-nama gitu. Jangan kita tak sudi nak taruh nama itu. Berikan nama-nama itu, nama yang bagus-bagus. Fatimah, Az-Zahra, kasih nama anak kita. Semua kasih nama-nama gitu. Aisyah, Hafsah, semua tu nama-nama yang baik-baik semua itu. Khususnya ada nama Siti Fatimah. Kebanyakan antara dalam alam Melayu kita pun yang nama Fatimah semuanya gemilang-gemilang Melaka. Siapa? Tun Fatimah, anak berdahara Melaka. Gemilang. Nama itu Siti Fatimah. Satu lagi yang Fatimah siapa? Seorang waliyah, nenek Fatimah, yang singa pun sebut nama dia, singa lari di intang pukang. Semua tu waliyah belaka yang bernama Fatimah. Semua itu istimewa belaka, ya. Kita kasih nama sempurna yang istimewalah dia jadinya. Wallahu alam. Tak. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum